Menyelami ke dalam dunia bisikan alam semula jadi yang mempersonakan, rama-rama atau kupu-kupu yang menawan terbang bebas melewati panorama bunga-bungaan berwarna-warni. Di kedua sayapnya terukir indah, mempamerkan corak rumit dan cahaya lembut, membawakan sentuhan keanggunan dan ketenangan, lalu menggamit pencinta alam semula jadi untuk berhenti seketika, menikmati dan menghargai ciptaan ilahi yang terindah ini. Pandangan mata yang asyik dengan kecantikan makhluk serangga terbang ini telah mengelirukan kita untuk membezakan antara rama-rama dan kupu-kupu yang nampak serupa, tetapi berlainan ciri dan kumpulannya. Kupu-kupu dan rama-rama tergolong di dalam order Lepidoptera untuk kumpulan yang aktif di waktu siang ataupun diurnal adalah kupu-kupu, dan kebanyakan rama-rama adalah nocturnal di mana mereka lebih aktif di waktu malam. Rama-rama adalah moth dan kupu-kupu adalah butterflies. Perbezaan utama adalah pada antena. Antena bagi moth, dia mempunyai berbagai bentuk dan corak. Ada yang berbentuk insang, ada yang berbentuk macam jarum. Tapi bagi kupu-kupu, antenanya hanya satu jenis, iaitu berbentuk seperti jarum yang panjang dan ada membengkak sikit pada ujungnya. Hutan hujan tropika, hutan sekunder, belukar dan taman-taman bunga merupakan habitat semula jadi kupu-kupu dan rama-rama. Kepulauan Borneo mempunyai kekayaan spesies kupu-kupu dan rama-rama yang tinggi, lebih kurang 8,500 spesies. Sebahagiannya boleh dilihat menerusi lanskap sebuah taman yang terkenal sebagai syurga alam semula jadi, Taman Kinabalu Sabah. Merangkumi daerah Ranau, Kota Belud dan Kota Marudu, Taman Kinabalu menyimpan khazanah terindah kepelbagaian flora fauna yang unik dan endemik, termasuklah rama-rama dan kupu-kupu. Kebanyakan kupu-kupu mempunyai saiz di antara 30 mm hingga 60-70 mm. Bagi rama-rama, terdapat dua kumpulan iaitu micromoth dan juga macromoth. Bagi micromoth, kebanyakannya mempunyai saiz di bawah 20 mm. Rama-rama yang mempunyai saiz 20 mm ke atas dikelaskan sebagai macromoth. Kebanyakan kupu-kupu mempunyai corak yang lebih menariklah pada sayap, lebih berwarna-warni, lebih menonjol. Tetapi bagi rama-rama, kebanyakan mempunyai warna yang lebih gelap atau kurang corak yang menariklah. Secara purata, tempoh hayat bagi kupu-kupu dan rama-rama bergantung kepada spesies masing-masing. Kebanyakannya boleh hidup antara 1 hingga 6 bulan. Malah ada kajian menunjukkan setengah spesies boleh hidup hingga setahun. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong kepada penyebab kepupusan serangga terbang yang menawan ini? Antara sebab yang paling besar menyumbang kepada kepupusan adalah kehilangan habitat. Apabila berlaku kemusnahan hutan disebabkan oleh aktiviti manusia, menyebabkan tidak ada lagi tempat untuk mereka tinggal, itu menyebabkan kebanyakannya tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup. Faktor lain adalah perubahan iklim. Bagi kupu-kupu dan rama-rama, mereka sangat sensitif dengan perubahan di sekeliling, termasuklah perubahan kecil pada suhu dan juga kelembapan.
Perubahan itu menyebabkan mereka tidak dapat melengkapkan kitar hidup mereka, mereka akan mati. Terdapat juga aktiviti manusia menangkap secara berlebihan spesies yang menarik terutamanya untuk tujuan-tujuan komersial. Faktor kepupusan serangga terbang ini agak membimbangkan sekiranya tiada usaha perlindungan dan pemeliharaan dilakukan. Mungkinkah nasib kupu-kupu rasmi kebangsaan Raja Brooks Birdwing dan kupu-kupu rasmi negeri Sabah Kinabalu Birdwing atau Kalibambang emas kini ibarat telur di hujung tanduk? Kedua-dua spesies yang misteri dan sukar ditemui ini pastinya sedang bergelut untuk kelangsungan hidup. Untuk kupu-kupu kebangsaan iaitu Raja Brook ataupun Troides brookiana, dia dilindungi di bawah beberapa akta termasuklah Akta CITES iaitu di bawah Akta Perlindungan Spesies Terancam. Disebabkan oleh ancaman kehilangan populasi yang agak besar pada satu masa dahulu disebabkan oleh aktiviti penangkapan yang berleluasa lah. Bagi kalibambang emas, spesies ini juga mengalami sedikit ancaman pada masa kini disebabkan oleh gangguan habitat, di mana habitat semula jadi dia di persekitaran Kinabalu, di mana aktiviti pelancongan, aktiviti pembukaan hutan telah menyebabkan pengurangan dari segi populasi kerana pengurangan sumber yang mereka perlukan iaitu tumbuhan perumah mereka lah. Suasana dingin di kaki Gunung Kinabalu begitu nyaman dan mendamaikan. Sesekali, kedengaran bunyi fauna penghuni alam memecah kesunyian. Sana tuh Nadi. Giovanni Gunsalam, seorang penyelidik Taman-Taman Sabah, sedang mencari rama-rama di sekitar Taman Kinabalu untuk mengenal pasti spesies serta mendokumentasikannya. Kita punya tujuan penangkapan kupu-kupu ini, kita akan mengumpul koleksi kepelbagaian kupu-kupu yang ada di seluruh Sabah lah. Ini yang kau dapat ya, ini kah kalibambang emas kan nih? Kalibambang emas. Wah, ini satu keluarga, ini dua-dua. Satu keluarga dengan ini. Nah, jadi di tangan saya sekarang kita sudah dapat kalibambang emas. Dia dalam kumpulan Papilio. Dan yang di tangan saya sekarang ialah betina. Kita boleh nampak dia punya perbezaan betina dengan jantan. Biasanya akan kita nampak warna untuk membedakan antara jantan dengan betina. Dan betina warna dia agak pudar berbanding dengan jantan lah. Kita boleh nampak dia punya abdomen kan? Ya. Dia punya abdomen Udah besar. Besar berbanding dengan jantan lah. Ya. Daripada Filipina. Dan dia satu genus dengan kupu-kupu negeri lah. Yang ini. Jadi macam sama, tapi dia ada perbezaan dia tersendiri lah. Oke, di sini merupakan pusat pengumpulan koleksi kepelbagaian serangga yang ada di negeri Sabah. Pusat pengumpulan ini kami panggil sebagai pusat pengumpulan koleksi entomologi Taman-Taman Sabah. Dan pada masa ini koleksi yang kita ada sudah melebihi 78.000 individu serangga. Dan pada masa ini koleksi kupu-kupu kita sudah melebihi 9.000 individu kupu-kupu. Kesemua endemik yang ada di Borneo berjumlah 34 spesies. Kita ada mengumpulkan kupu-kupu
satu kebangsaan dan satu untuk negeri Sabah. Untuk kupu-kupu kebangsaan, dia dipanggil Trigonoptera brookiana ataupun dipanggil Raja Brok. Dan untuk negeri, spesies dia dipanggil Troides andromache, kalibambang emas. Kedua-dua kumpulan kupu-kupu ini dia mudah ditemui di sekitar Taman Kinabalu sebab dia makan tumbuhan yang sama. Ulat dia makan tumbuhan yang sama. Pohon-pohon hijau terbuai ditiup angin lembut. Warna-warni alam segar menjadi terapi jiwa. Gumpalan awan mula berarak membuka jendela pemandangan puncak gunung tertinggi di tanah Borneo yang sangat menakjubkan. Burung-burung asyik menjamah buah-buah hutan. Kupu-kupu juga berterbangan bebas menghampiri bunga-bunga segar aneka warna sambil menyedut nektar sebagai sumber makanan. Taman-taman Sabah yang sangat komited dengan usaha perlindungan dan pemeliharaan flora dan fauna telah menyediakan projek kebun bunga di kaki gunung serta sekitar Taman Kupu-kupu di Poring sebagai salah satu usaha untuk menarik kupu-kupu ke taman ini. Antaranya kebun bunga orkid, taman tropika, kebun etnobotani dan kebun rafflesia. Tumbuhan perumah untuk spesies kupu-kupu tertentu turut ditanam sebagai sumber makanan serangga terbang ini. Antara makanan kupu-kupu ialah nektar bunga yang manis sebagai sumber tenaga. Nektar ini disedut menggunakan belalainya yang boleh digulung dan dijulurkan. Morfologi kupu-kupu mempunyai 3 bahagian utama, iaitu kepala, torak atau dada, dan abdomen atau perut. Ini adalah spesies rama-rama Atlas attacus, rama-rama yang bersaiz besar. Pada bahagian sayap atas, kalau kita tengok di hujungnya, dia berbentuk seperti kepala ular. Kepelbagaian corak pada sayap sebenarnya mempunyai fungsi tertentulah. Salah satu fungsi utama adalah untuk penyamaran sebenarnya, sebab rama-rama dan kupu-kupu ini mempunyai banyak pemangsa semula jadi seperti burung, cicak dan juga mamalia kecil lah. Sementara itu di Taman Kupu-kupu Poring, Justina Parantis meneruskan tugasan rutinnya di makmal pembiakan kupu-kupu. Ini kita tukar hari-hari kah ataupun kita cuci saja begitu? Kita kena tukar setiap hari. Ya. Dan daun dia kita mesti pilih yang muda. Kalau ulat yang masih muda kita kena berikan daun yang masih muda. Kalau ulat yang sudah tua sedikit kita kena bagi daun yang lebih tua. Makmal yang turut disediakan oleh Taman-Taman Sabah berfungsi untuk menambah populasi kupu-kupu, khususnya spesies yang terancam. Di sini kami memelihara maksimum 12 spesies yang senang dilihat di kawasan Poring. Dia macam kita panggil common species di Poring lah. Dan maksimum 200 ekor dalam satu masa. Kalau dia macam hujan berterusan, biasanya kupu-kupu tidak akan aktif. Tapi kalau kita mau tengok di Poring, kepadatan yang paling bagus itu bulan Desember sampai bulan Mac. Setiap pagi, Justina akan mengumpul telur kupu-kupu untuk dibiarkan dengan selamat. Proses kitaran hidup kupu-kupu akan melalui 4 peringkat, bermula dengan telur, diikuti dengan larva atau ulat, seterusnya pupa atau kepompong, dan akhir sekali menjadi kupu-kupu dewasa. Kalau kita mau cari telur kan, kupu-kupu akan bertelur sama ada di belakang daun ataupun di batang tumbuhan makanan dia.
Kalau yang ini dia akan bertelur satu-satu, dan satu ekor kupu-kupu boleh bertelur sampai 30 biji hingga 40 biji, mengikut yang kami pernah kira lah di sini. Setiap spesies itu berbeza bentuk dia, mengikut famili dia lah. Contohnya kalau famili Danaidae yang ini, dia punya bentuk warna lonjong dan warna putih. Telur ini akan mengambil masa 4 hari hingga 1 minggu untuk menetas. Dia bergantung kepada spesies-spesies tertentu lah. Kalau dalam famili kelibambang emas tuh diambil masa 6 hari hingga 7 hari. Ulat akan bertukar kulit sebanyak 4 kali dalam tempo peringkat ulat lah. Dan setiap 2 hari dia akan bertukar kulit atau lebih, mengikut dia punya spesies dan kesehatan ulat itulah. Satu spesies kupu-kupu dia hanya memakan satu spesies tumbuhan makanan saja. Itu yang menyebabkan kita kena jaga betul supaya tumbuhan makanan dia itu tidak pupus lah. Apabila beluncas atau larva sudah cukup membesar, ia akan berhenti makan dan memasuki peringkat pupa. Untuk semua jenis ulat, semua spesies, pemangsa utama dia adalah wasp. Selain daripada burung, kalau burung ataupun mengkarung, dia makan. Tapi kalau wasp, dia bertelur di badan ataupun di telur kupu-kupu. Jadi itu yang kenapa kita kena pungut dia setiap hari dan bawa ke breeding room. Kita tidak boleh biarkan di luar supaya dia tidak terdedah kepada pemangsa lah. Beluncas akan mencari tempat untuk membentuk kepompong yang kemudiannya mengeras sebagai pelindung diri dari pemangsa. Ada sini. Wah, Kepompong. Astaga. Kepompong Raja Brok. mana satu ini? Iya, ini yang warna hijau. Oh, hijau Ya. ini. Wah. Jadi biasanya kalau kupu-kupu yang mau jadi kepompong, dia akan berpindah dari tumbuhan makanan dia tidak mau kena kesan oleh pemangsa kan. Kelibambang emas dan Raja Brok punya kepompong dia lebih kurang sama. Tapi kita boleh tengok daripada perbezaan warna lah. Kalau Raja Brok dia ada warna purple. Kalau kelibambang emas dia lebih perang ataupun begitulah. Ya. Dalam kepompong struktur ulat itu akan bertukar menjadi kupu-kupu. Bila sampai masa dia mau keluar dari kepompong tuh, ya pecah duluan tuh di bagian kepala. Jadi kaki depan dia tuh dia akan tolak keluar lah dan mengembangkan sayap. Kalau dia betina, dia akan mengawan selepas 2-3 jam. Kalau dia jantan, kalau ada 5 ekor jantan, kami akan lepaskan di separuh di dalam dan separuh di luar. Dan untuk case-case tertentu, kami akan awet dia untuk dipamerkan kepada pelawat lah. Menyadari kepentingan memelihara kupu-kupu spesies terancam seperti Raja Brooks dan Kalibambang emas ini, Justina merancang bagi mencari spesies istimewa ini untuk dibiakkan. Tetapi beliau tidak keseorangan kerana Jafari Gunsalam akan turut serta dalam misi mencari spesies rasmi negeri Sabah dan spesies rasmi kebangsaan. Cari pelatu kupu-kupu hari ini kan, harap adalah Ya, Bu. kita jumpa. Justina dan Jafari sudah bersedia dengan segala peralatan untuk memulakan misi mereka. So ini adalah peralatan yang digunakan di Taman-Taman Sabah untuk penangkapan kupu-kupu. Ini dipanggil net kupu-kupu lah. Selepas kita tangkap kupu-kupu tersebut, kita boleh simpan di dalam kotak tiga segi itu. Biasanya kita akan gunakan kotak 3 segi inilah untuk kita masukkan spesimen kupu-kupu yang kita sudah tangkap lah. Ya. Nah, mari kita coba cari lagi. Ya, cari Mana tahu sajalah, ada. mana tahu. Mana-mana spesies pun kita tangkap sajalah, Bah. Ya, yang ulat. Ini makanan apa pula? Ini ada pula nih. Ini Aristolochia tagala, tumbuhan makanan untuk Troides amphisus dan Troides helena. Tapi Kalibambang emas tidak makan inilah. Banyak pula ini kan? Ya, ini banyak nih. Ini Aristolochia tagala ada banyak di poring lah. Ada pula tuh Kalibambang emas di sini poring nih.
Ya bang. 3 jam berlalu, spesies yang dicari masih belum ditemui. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapakah kita mesti bersusah payah untuk menjaga kupu-kupu ini? Apa sebenarnya sumbangan kupu-kupu dan rama-rama dalam kehidupan kita? Kupu-kupu adalah suatu kumpulan serangga yang sangat istimewa. Sebenarnya, dia mempunyai satu nilai estetik yang sangat berkait rapat dengan masyarakat dan dia menjadi lambang kecantikan, transformation daripada suatu bentuk-bentuk yang lain. Fungsi sebenar kupu-kupu adalah sebagai ejen pendebunga. Apabila kita tidak memelihara ejen pendebunga di dalam ekosistem kita, menyebabkan tidak ada hasil daripada tanaman. Justina dan Giovanni terus mencari dengan teliti. Tiba-tiba seekor beluncas kelihatan sedang asyik memakan daun-daun hijau. Ini adalah ulat Troides, tapi ini bukan Troides andromache ataupun kelibambang emas lah. Ini adalah Trogonoptera brookiana ataupun dipanggil sebagai Raja Brook dalam nama saintifik. Ulat Raja Brook, tanduk-tanduk ini kan dia lebih putih berbanding dengan Troides andromache. Troides andromache dia lebih merah berbanding dengan Trogonoptera brookiana. Jadi Trogonoptera brookiana ini ada di kawasan Poring. Ini tumbuhan ini adalah Aristolochia foveolata, dimakan oleh Troides andromache dan Trogonoptera brookiana dan Troides yang lain juga lah. Nah si Giovanni, adakah kau dapat tuh Troides andromache? Alah, macam susah tahu kalau di Poring ini, sebab sini tanah rendah bah ini. Tidak sama yang macam di Kinabalu. Kinabalu sekarang banyak. Tapi kejap, ada terbang. Yap. Woi, Nah, dapat. dapatkah? Nah, ada sini. Wah, Kita tengok. nah barangkali dia itu. Coba kita tengok. Macam dia saja ini. Harap-harap Boleh saya lah. ambil? Bah, sila. Dia kayak ini, ha? Dia lah ini. Wah. Wah, rezeki. Nah, kan kau dapat, masih baiklah kau dapat hari ini. Iya, bahkan. Ya. Dia kalau jantan, dia kuning semua kan, atau hitam. Dia punya kuning, dia punya sayap depan, dia hitam kan. Iya. Nah, inilah ciri-ciri betina tuh kan. Ya, betina nih, habis dia punya abdomen lagi besar lah. Ya. Dan di toraksnya ada warna merah kan. Ini baru lagi. Saya rasa dia ini baru keluar dari kepompong lah kan. Iya, masih Sebab dia punya masih cantik masih lagi. cantik lagi. Kalau pejang, Jadi spesimen lah ini kan. ya jadi spesimen. Kalibambang emas, dia adalah ikonik kepada Sabah sebab taburan habitatnya setakat ini hanya diketahui dari negeri Sabah. Oleh kerana spesies ini suka ditemui, maka spesies telah wartakan di dalam IUCN Red List sebagai spesies yang diberikan status vulnerable. Akta yang diperuntukkan untuk kalibambang emas adalah di bawah Enactment Biodiversity Sabah pindaan 2023 di mana spesies ini dilindungi dan dianggap sebagai spesies terancam lah, dan usaha-usaha untuk melindungi spesies ini dipertingkatkan yang melibatkan semua pihak termasuklah kerajaan dan agensi berkaitan dan juga NGO. Ada pula satu ekor lagi sini kan. Kita bertua pula hari ini kita cari kelibambang emas. Tadi kita sudah dapat satu ekor dan bagus juga lah ada lagi satu ekor di sini. Jadi kita sudah dapat 2 ekor dan yang ini begini. Ya. Ini mungkin kita boleh ambil terus jadi spesimen koleksi Museum Taman-Taman Sabah lah. Sebab ini memang koleksi yang rare dan endemik Taman Kinabalu lah. Dia macam dia mau terbang pelan. Mau terbang sudah ini. Saya rasa macam dia. Sudah cukup rehat sudah dia. Ya, cantik betul. Coba kalau Keindahan Kinabalu Birdwing atau kupu-kupu kalibambang emas adalah lambang keindahan alam semula jadi negeri di bawah Bayu.
Kalibambang emas bukanlah sekadar serangga terbang, tetapi khazanah terindah negeri Sabah yang perlu dipelihara dan dihargai sebagai warisan alam yang tiada bandingannya.